apakah tip ataupun persiapan bagi kita sebagai seorang Muslim hendak menuju ke bulan Ramadan Karim? Okey, yang pertamanya adalah apa? Yang pertamanya adalah kita tajdid niat. Kita mestilah perbetulkan niat kita. Seperti mana dalam hadis daripada Umar ibn Khattab, innama a'malu binniyat wa innama likulli imma nawa. Setiap apa yang dilakukan mestilah berpandukan kepada niat. Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niatkan. Jadi niat ini adalah satu benda yang sangat penting. Sebab apa? Sebab niatlah yang akan membezakan di antara ibadah dan juga adat. Kalau kita buat sesuatu benda itu tanpa ada niat, maknanya dia tidak ada apa-apa pahala. Dia hanya dapat benda yang kita buat tadi. Tetapi kalau sekiranya kita buat sesuatu benda tadi, kita berpandukan kepada niat, bermakna kita ada ganjaran pahala. Jadi saya nak kongsikan niat kepada semua untuk bulan puasa ni. Just kita nak wadhakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lafaz niat berpuasa adalah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada esok hari bagi bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi kita kena ingat, pastikan setiap hari kita mesti tajdid niat kita. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah latih diri untuk kita berpuasa. Kan? Maknanya semasa kita nak menuju ke bulan Ramadan, kan kita ada bulan Rajab, bulan Sya'ban dan juga Ramadan. Jadi di tiga-tiga bulan tadi kita kena pastikan kita kena latih diri kita supaya kita berpuasa. Sama ada kita nak berpuasa secara hari Isnin, sunat Isnin dan Khamis, untuk melatih kita supaya kita tak terkejut. Kan nanti bila nak masuk Ramadan, satu Ramadan, kita dah biasa untuk kita melatih diri kita dari segi makan dan minum. Kan tak boleh makan dan tak boleh minum bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Seperti mana daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya Rasulullah SAW banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, sehingga kami mengatakan baginda tidak pernah berbuka, dan kadang-kadang baginda terus-menerus berbuka hingga kami menganggap baginda tidak berpuasa langsung. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali puasa Ramadan, dan tidak pernah melihat Rasulullah SAW banyak berpuasa di luar Ramadan melebihi bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim, dan hadis ini hadis yang sahih. Jadi sini menunjukkan kepada kita tentang kita digalakkan untuk kita melatih diri kita ini dengan kita memperbanyakkan berpuasa sebelum mana kita tiba pada bulan Ramadan. Dia di sini dia jelas menunjukkan kepada kita supaya kita dapat melakukan persediaan supaya kita tidak terkejut, kan. Jadinya kita tak adalah bila sampai puasa saja kita letih, kan, nak tidur je, kan. Nak tunggu pukul 7.30 tu, daripada pagi sampai ke malam tadi kita hanya tidur, bangun, mandi, tu rehat, tidur. Maksudnya berpuasa ni bukan kita kata tiket untuk kita malas. Kita kena ingat tu. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya adalah kita berazam untuk tidak meninggalkan sahur. Ini pun penting. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Maksudnya, bersahurlah kamu semua, sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkatan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, hadis sahih. Hadis ini menjelaskan, menyatakan kepada kita supaya apa? Supaya kita digalakkan untuk kita bangun sahur. Kan, tasahharu, bangun sahur, kerana dalam sahur itu dia ada keberkatan. Jadi jenis dekat sini sahur ini digalakkan, disunatkan
kita melambatkan sahur. Melambatkan sahur ni bermakna mungkin dalam setengah jam lagi nak subuh, kita bangun untuk kita makan sahur. Jangan pula macam sekarang ni yang muda-muda. Kan, muda-muda ni dia sahur, dia kata tak apalah Ustaz, kita sahur pukul 10 malam, pukul 12 malam sahur. Lepas tu tidur sampai ke subuh. Kan, subuh dia bangun, sembahyang subuh dah jadi puasa. Itu tak afdal lah. Maksud afdalnya untuk tasahharu ni bermakna kita mesti melambatkan sahur. Melambatkan sahur tu bermakna di antara sebelum solat subuh. Jangan pula kita awal, kan. Jadi kita tak bolehlah kita kata kita nak mengawalkan sahur pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Kan, sebaiknya kita lambatkan. Okey, itu berkenaan dengan sahur. Kemudian yang seterusnya adalah bersederhana semasa berbuka puasa. Daripada Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Kan, bila mana kita berpuasa, kan, daripada pagi sampai ke petang, kan, bila petang dia ada bazar Ramadan, dia akan menguji keimanan kita. Kan, bila kita tengok di bazar-bazar Ramadan, semua benda kita nak beli. Jadi di situ kita kena kawal dari segi emosi kita. Kan, jangan kita terlalu beli makanan tu nak, ini sedap, itu sedap, ini sedap, semua kita beli. Bila mana kita dah berbuka puasa, banyak makanan-makanan yang tak disentuh. Kan, tak disentuh, kemudian kita terus besok tu buang. Jadi ini adalah satu amalan ataupun satu perbuatan yang tidak elok. Dia betul daripada ayat Al-Quran ni dia menjelaskan kepada kita tidak boleh membazir. Bazir ini adalah amalan daripada syaitan. Daripada surah Al-Isra ayat yang ke-27. Okey. Kemudian yang kelima, tip yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir untuk hari ini adalah kita memperbanyakkan doa. Kan, bila mana kita tibanya Ramadan, Allah akan angkat setiap doa-doa daripada kita. Kan, kalau sebelum puasa, kita digalakkan memperbanyakkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Jadi kita selalu melazimi dengan doa-doa sedemikian. Tapi bila mana kita tiba di bulan Ramadan, doa yang dianjurkan kita adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah doa yang disarankan untuk kita memperbanyakkan untuk bacaan doa. Sebab doa ni adalah silahul mukmin. Doa ni adalah senjata bagi setiap orang-orang mukmin. Jadinya di sini saya rasa 5 tip yang mana saya kongsi untuk hari ini untuk sama-sama kita buat dan kita laksanakan. Apabila tibanya Ramadan nanti, kita akan buat yang terbaik. Kita kena anggap Ramadan kita ini Ramadan yang terakhir. Jadi kita mesti lakukan dengan penuh kesungguhan, supaya kita dapat Ramadan yang berkualiti dengan amal-amal ibadatnya, dengan sedekahnya dan sebagainya. Saya rasa untuk perkongsian hari ini sampai situ dulu, dan insya-Allah kita akan jumpa pada next episod lagi. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kurang itu atas kelemahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.